أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib kita di Surau Taman Indah Tanjung Rambutan ni. Dan seperti biasa kita pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Malam ni kita masuk muka surat 71. Baik, muka surat 71 kita masuk pada masalah 55. Bila kitab ni sebut masalah, bukan bermakna kitab ni ada masalah. Yang masalah tu kita, pasal tak buat kitab. Kitab ni sebut masalah, dia kata apa? Penjelasan, permasalahan. Pengarang kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata masalah, maksudnya permasalahan. Baik. Dia kata membesak diri atas Allah Ta'ala dan makhluknya. Kita masih lagi mau bicara ataupun bincang pasal tajuk besar Wasfun Ahlu Syar. Sekeji-keji hamba Allah tu siapa dia? Kita dah sebut dah dulu, siapa manusia paling keji? Adakah perompak, penyamun, perogol, penzina, minum arak, kaki judi, taik ketum? Oh, kita duk tengok satu orang tu bunuh orang, saja-saja bunuh. Oh, dia ni jahat. Kita duk tengok satu orang itu mencuri. Oh, jahat. Jahat sungguh, pisang aku hang curi. Katalah lagu tu. Dia tak boleh curi getah segerap, dia pergi curi derian. Tak boleh curi derian, pergi curi cempedak. Cempedak dia curi dengan pisang-pisang sekali, dia balas sekali. Oh, jahat sungguh budak-budak. Adakah itu dipanggil jahat di sisi Allah? Tak, sebenarnya orang yang paling jahat, manusia paling jahat sekali depan Allah Ta'ala. Apa dia? Nabi SAW kata, bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada. Sekeji-keji hamba, sejahat-jahat hamba, seburuk-buruk hamba, abdun tajabbara, yakni hamba Allah yang suka besar diri. Wa'tada, dan melampau had. Melampau.
Dalam Quran kita sebut dulu surah Al-Alaq, Tuhan kata kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni suka sangat melampau. Kadang-kadang manusia ni nampak melampau. Ar-ra'ahu istaghna, pasal dia duk rasa dia ada dah segala-gala. Dia ada kuasa, dia ada power, dia ada harta, dia ada nama, dia ada popular, dia ada kedudukan, dia boleh buat apa saja. Dengan ujian itu, dia kalah. Akhirnya dia melampau depan Allah Ta'ala. Melampau sampai ke satu tahap, melawan hukum-hukum Allah, menentang hukum-hukum Quran yang sedia ada. Nih, sebab tu dikatakan orang yang takabur, orang jahat. Daripada sifat takabur lah keluar dosa-dosa besar. Tak nak semayang, itu juga sombong, itu juga takabur. Hang ni hamba, kita ni hamba. Cuba cek daripada hujung rambut sampai hujung kuku kita, apa kita punya? Kesehatan ni pun bukan kita punya, harta kita pun bukan kita punya, mata ni pun bukan kita punya. Kalau mata ni kita punya, kita tak rabun . Dulu saya tak perlu ada spek ni. Lah saya kena pakai. Sebab apa? Saya nak baca kitab, saya nak tengok orang, saya nak mengajar di sekolah, kena pakai. Mana dia nikmat kesihatan, mana dia nikmat penglihatan saya tu? Tuhan ambil sikit dah. Kan? Macam tuan-tuan lah. Dulu 2 jam kita dengar ceramah, berselah tak ada masalah. Lah 10 minit aja melunjuk kaki dah. Kau 5 minit baru. Tu makna kita punya lutut dah jam dah. Mana kita punya sihat tu? Tuhan ambil dah. Dulu kita semayang macam tiang elektrik, tegak berdiri. Lah kena bawa bangku. Sorry. Kena abang siapa? Mana dia kita punya segak dulu ni? Mana dia kita punya tegak dulu ni? Cergah kita sihat dulu ni? Tuhan ambil dah. Maknanya sihat tu Tuhan ambil dah. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Begitu juga Allah Ta'ala boleh ambil harta, Allah Ta'ala boleh ambil kuasa. Macam mana dia pergi ambil malam, bawa siang, kemudian dia ambil pula siang, pergi bagi pula malam. Tak ada masalah untuk Allah Ta'ala ambil apa saja daripada kita. Sebab tu jangan takabur, jangan sombong. Bila sombong, maka keluarlah perangai-perangai jahat ni. Perangai apa? Suka mencuri. Perangai apa? Suka melawan. Perangai apa? Suka melawan alim ulama. Suka melawan Rasul. Suka melawan Allah. Suka melawan kata-kata Quran. Sebab ar-ra'ahu istaghna. Dia duk rasa dia bagus dah. Dia duk rasa sempurna dah. Dia duk rasa dia kaya dah. Dia duk rasa segala-gala ada dah. Maka akhirnya dia melampau. Ini yang dipanggil wa'tada. Melampau had. Namrud, tuan-tuan, musuh ketat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pasal apa dia melampau? Melampaunya Raja Namrud ni sampai ke satu tahap dia challenge Allah Ta'ala. Wahai Ibrahim, kalau betul lah Tuhan hang tu dia punya kuasa, sangat power, sangat berkuasa. Kerajaan Tuhan hang ni sangat hebat. Jom lawan dengan kerajaan aku. Bawa turun tentera Tuhan ni. Jom lawan kerajaan aku. Allah Ta'ala sahut cabaran Namrud. Hantar nyamuk. Masuk ikut telinga dia. Duduk dalam kepala otak Namrud ni. Namrud tak boleh tidur berapa malam. Lalah mati bengong. Tuhan hantar makhluk ataupun tenteranya yang sangat halus. Samalah macam kita sebut pada kuliah kita yang sudah. Tuhan hantar kuman ni untuk menundukkan ego kita. Untuk jatuhkan sombong kita. Jangan lawan dia. Kalau tentera Allah yang bernama kuman ni pun hang tak boleh tewaskan. Lah ni mula gelombang kedua pula. Kan? Pakat cuti lah kuliah pula lepas ni. Tahun depan lah kot baru kita jumpa. Makin kembang lah kita. Makin tembun lah saya. Kan? Allahu Akbar. Kalaulah COVID-19 ni kita tak boleh nak tewaskan. Ni makhluk Tuhan ni. Ni tentera Allah ni. Apalah kita nak lawan Allah Ta'ala. Biar apilah Tuhan kata kita tikam surut sudah. Tikam turut tu dah. Kita terima saja apa Quran kata. Apa Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Bila sebut pasal Nabi pula, jangan hina pula. Kan? Mana boleh samakan hijrah dengan pelarian? Hang mengaji Arab ke tak mengaji? Sebab kita mengaji Arab. Perkataan hajara tu hijrah, berpindah. Perpindahan Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinah. Nombor satu kerana apa? Kerana perintah Allah. Allah minta Nabi pindah tu. Nombor satu. Tuhan dah atur dah. Sebab kalau Nabi masih duduk di Mekah lagi, Islam tak boleh kembang. Tuan-tuan agak-agak kalau Nabi tak berpindah, tak berhijrah ke Madinah, kita Islam ke? Haji Johar nama Johar ke? Belum tentu. Mau ke Raja Gopal nama. Saya mungkin Mutusami. Tuan-tuan tak panggil saya Syahri Zainuddin. Mutusami. Pasal apa? Agama tanah Melayu ni dulu, kita kena terima. Agama apa? Hindu dulu. Tu, Sultan Parameswara tu. Daripada kerajaan Majapahit. Dia anak Raja Majapahit. Mai Melaka. Buka negeri nama Melaka. Dia Hindu dulu, Parameswara. Dia adalah Sultan pertama Melaka. Maka dengan kebijaksanaan dia jadikan Melaka ni pusat perdagangan pula belah Asia ni. Maka menarik perhatianlah pedagang-pedagang daripada Gujarat, daripada Arab, daripada India, daripada macam-macam ni. Maka pedagang-pedagang daripada Arab ni, yang mai daripada Solo, yang mai daripada Yaman, ada mai daripada macam-macam ni, mereka ni meniaga sambil-sambil tu, mereka dakwah. Sambil meniaga, sambil dakwah. Sambil niaga, sambil bagi tazkirah. Sambil meniaga, sambil bagi kuliah. Akhirnya pendakwah daripada Arab ni sampai pengetahuan ke Raja Parameswara. Dia pula jatuh hati dengan cara pendakwah ni, pedagang-pedagang ni menyampaikan risalah Islam. Akhirnya dia terduduk dia surrender dia terhadap Islam. Dia masuk Islam. Maka bertukarlah nama dia daripada Parameswara kepada Muzaffar Shah. Kalau tak silap saya lah. Muslimina muslimat dan dirahmati Allah. Start daripada tu, Melaka jadi Islam sungguh. Sebab apa? Sebab raja ada Islam. Maka Melaka jadi Islam. Dan undang-undang tubuh dia adalah undang-undang Al-Quran. Tak percaya, tengok balik sejarah. Tuan-tuan. Katalah Nabi Muhammad tak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia duduk di Mekah saja. Sedangkan dia tidak boleh buat apa-apa di Mekah. Di Mekah ekonomi dipegang oleh kapiak Quraisy. Orang kapiak tak jual barang kepada orang Islam. Orang Islam tak boleh jual barang pula kepada orang kapiak. Disekat ekonomi mereka. Hari-hari Nabi nampak pula sahabat-sahabat mati, dibunuh, didera ke apa semua. Tidak ada masa depan Islam tu kalau terkepung di Mekah. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi supaya hijrah. Yang kedua pula faktor hijrah ni apa dia? Penduduk Madinah sendiri invite Nabi, jemput Nabi supaya jadi pemimpin mereka. Tang mana pula boleh kata pelarian? Kok iya pun nak ambil hati orang-orang Myanmar ni. Kok iya pun nak ambil hati orang lain, masyarakat supaya kasihan dengan mereka ni. Jangan disamakan bahawa Nabi Muhammad ni dengan pelarian Myanmar. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan pelarian Myanmar ni, ada yang lari secara haram. Ada yang lari kerana apa? Takut dibunuh oleh orang-orang Myanmar. Tentera-tentera mereka dan sebagainya. Bukannya kerana berhijrah sangat pun. Nak larikan diri takut dibunuh. Dan datang pula secara haram. Sedangkan Nabi SAW datang secara sah. Dijemput oleh penduduk Madinah. La ilaha illallah. Sejak mereka ni melompat, tungging terbalik sungguh mereka ni. Satu-satu pemimpin mereka tungging terbalik. Hang keluar daripada jemaah, hilang dah ilmu hang, hilang. Ni yang kata izzah dah tang mana dah. Apa dia izzah? Tuhan tarik izzah ni, kemuliaan. Tuhan bagi pula zillah, kehinaan. Allahu Rabbi. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan kata dialah yang mampu untuk memberi izzah kepada siapa-siapa dia suka. Apa maksud izzah? Mengagungkan, memuliakan.
Wa tuzillu man tasha, dan dia juga berhak menghinakan siapa-siapa dia suka. Daripada satu orang yang tersohor atau satu orang yang termulia, semua orang syok dengar cakap dia, kata-kata dia, semua orang duk tepuk-tepuk dia bila dia berkata-kata. Hari ni orang duk kutuk dia hari-hari. Inilah Allah Ta'ala punya kuasa. Dia boleh tukar satu orang yang mulia kepada satu orang yang hina. Seperti mana Allah Ta'ala boleh tukar siang menjadi malam, tukar malam menjadi siang. Adakah problem bagi Allah? Tak ada masalah. Dan tuan muslimin dan muslimat yang dirahmatillah, tu dia punya semangat, kita ada juga lena. Tak maulah lena, kita main semangat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya takabur itu dengan i'tibar yang ditakaburkan atasnya, iaitu ada 3 bahagi. Dia kata takabur tu ada 3 macam. Apa dia? Nombor 1, membesarkan diri atas Allah. Maka ialah sebusuk-busuk bahagian membesar diri itu. Nombor 1, takabur kepada Allah. Ini teruk sungguh lah. Takabur kepada Allah bermaksud apa dia? Kita lawan apa kata Allah, apa Tuhan nak itulah kita bantah. Apa Tuhan marah itulah kita buat. Allah Ta'ala bantah, Allah Ta'ala tak bagi dia ni minum arak, dia bantah. Allah Ta'ala suruh tutup aurat, dia bantah. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh buat hudud, dia cabar di mahkamah. Ini takabur paling tinggi. Ni yang kata i'tida. I'tida maksudnya apa? Melampau. Tak mau buat apa Tuhan kata tu, itu lain. Tapi kalau dah hang tak buat, tambah lagi satu hang lawan pula, itu dah dipanggil melampau. Samalah macam Raja Namrud. Namrud, dia bukan setakat tak mau ikut arahan Allah, tak mau ikut arahan Nabi Ibrahim alaihi salam, tak mau ikut dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan melampaunya Namrud sampai cabar Allah Ta'ala supaya lawan dia. Melampau. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Zamanlah ada tak ada manusia yang lawan Tuhan lagu tu? Ada. Cuma tak adalah ajak perang, panggil tentera Allah Ta'ala, jom lawan dengan tentera kita ni. Tak adalah macam tu. Tapi lawan hukum Tuhan tu banyak. Berkenjah. Sampai cabar mahkamah. Sampai nak saman dan sebagainya. Hang pula mengaku sebagai orang Islam. Tapi tindak tanduk hang tak menguntungkan Islam. Menguntungkan musuh-musuh Islam. Yang ni kita tak mau. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Kata-kata orang yang macam ni memberi peluru kepada musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala tunjuk COVID-19 supaya nak tunduk takabur kita, sombong kita. Dah ada yang capui mulut juga. Kalau lah nak tutup kilang arak, tutup dulu apa? Dia kata, Allah, hai Kak Long ni. Tak takut kan mulut hang ni? La ilaha illallah. Kalau ia nak tutup kilang arak, kita duk ingat Cina mana? Kalau ia Cina, sungguhlah mereka boleh cakap macam tu. Tapi mengaku muslimah, mengaku Islam. Kalau nak tutup kilang arak, tutuplah dulu sekolah tahfiz semua. Dia cabar. Kata-kata macam ni lah yang menambah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya bila Allah Ta'ala tunjuk musibah, kita surrender, kita terduduk. Kita tak boleh nak kata apa. Speechless kita. Ya Allah, dengan kuman Allah Ta'ala tewaskan kita. Satu dunia jadi susah dengan kuman ni. Sepatutnya kita berasa insaf. Tapi apakan daya. Allah Ta'ala sebut, hari itu kita sebut apa? Tuhan kata apa dalam Quran? Tuhan kata, wa may yuridillahi ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Siapa yang Tuhan nak jadikan dia sesat, kok mana pun Tuhan hantar peringatan ke, Allah Ta'ala hantar tanda-tanda ke, signal ke, apa Quran kata ke, apa Nabi kata ke, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Hati dia sempit menerima Islam. Dia tak nampak. Itu petanda kebesaran Allah. COVID ni. Tsunami tanda kebesaran Allah. Ada orang tak nampak.
Dia tak nampak banjir besar itu tanda kebesaran Allah. Daripada air yang menjadi geng kita, kawan kita, boleh menjadi musuh kita. Dalam bentuk tsunami, dalam bentuk banjir. Ada orang tak nampak. Itu sebenarnya signal daripada Allah. Amaran daripada Allah. Jangan lawan aku. Kalau ayat yang aku hantar pun hampa tak boleh lawan. Jangan lawan aku. Kalaulah kuman yang aku hantar pun hang tak boleh lawan. Jangan lawan aku. Kalau angin yang aku hantar pun hang tak boleh lawan. Nampak? Tapi apakan daya bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan, sengaja nak jadikan dia sesat. Ya ja'al sadrahu dayyikan haraja. Allah Ta'ala jadikan hati dia sempit untuk menerima kebenaran. Quran kata apa, dia tak rasa apa. Apa Nabi kata apa, dia tak terasa apa. Dia tak sampai tarbiyah tu jerap dalam hati dia. Bahkan terbalik kuang balik. Terpelanting balik apa nasihat orang. Apa alim ulama kata, dia melenting balik. Dia terpelanting balik. Dia keluar balik semula. Dia tak boleh terima. Nampak? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah bagi sempit hati mereka. Apa Tuhan tunjuk pun? Tuhan tunjuk tsunami, dia tak insaf lagi. Tuhan tunjuk banjir besar, Allah Ta'ala tunjuk banjir besar. Tuhan tunjuk musibah itu, musibah ini, dia tak rasa apa lagi. Dia tak insaf apa lagi. Allah Ta'ala tunjuk kuman COVID ni menewaskan banyak negara, jutaan manusia, ribuan, ratusan ribu meninggal dah. Dia tak insaf apa-apa lagi. Bahkan makin takabur, makin sombong, makin tinggi diri. Orang macam ni kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dah tutup rapat-rapat hati dia. Tak boleh nak menerima kebenaran. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah sedang menaiki langit. Macam kita sebut dulu, orang naik langit kalau tak ada bekalan oksigen, apa jadi? Tercungap-cungap dia. Sesak nafas. Lagu tu lah orang yang nampak Islam saja jadi sesak nafas. Orang yang Tuhan tak bagi hidayah ni, bila nampak aja Islam, dia jadi meluat. Bila dengar aja ceramah agama, dia jadi melenting, marah, menyampah. Bila tengok orang alim, orang baik-baik, dia meluat dan sebagainya. Nak meludah lagi. Inilah keadaan manusia yang Allah Ta'ala sesatkan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata lagi, dan tidak jadi demikian melainkan kerana semata-mata jahil dan sesat. Jahil lah. Kalau nak cakap agama, mengaji agama. Nak mengaji agama, disiplin dia apa? Kena mengaji Quran, kena mengaji hadis. Mengakulah bahawa hang jahil. Bila hang jahil, hang nak cakap agama, hang tak nampak cerdik. Bahkan nampak lagi kejahilan. Sebab itu urusan agama serah kepada yang pakar, yang alim. Nak bercakap tentang hijrah Nabi, rujuk dulu kepada alim ulama sebelum bercakap. Kalau tidak, nampak jahil hang. Dan Allah Ta'ala akan merendahkan martabat hang. Kan? Jadi nak bercakap soal agama, apa kena rujuk alim ulama dulu. Ataupun tidak, mengaji dulu. Disiplin dia apa? Mengaji Quran, mengaji hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Bahkan yang paling malang pula, dia mengaji pula bukan daripada sumber-sumber Islam pula. Dia mengaji daripada musuh-musuh Islam. Banyak sarjana-sarjana lah ni mengaji di negara-negara yang bukan daripada negara-negara Islam. Ditakuti ada unsur-unsur Israeliat, unsur-unsur tokok tambah di dalam pemikiran mereka. Sebagaimana yang berlaku pada Raja Namrud. Kita sebut dah tadi. Raja Namrud, iaitu dikatakan padanya, diberinya mau berperang dengan Tuhan. Dia melampau. Sebab apa? Sebab kerajaan dia tak pernah tewas. Kerajaan Namrud, bila perang menang, bila perang menang, bila perang menang. Dan dia tak pernah tewas. Dan Namrud tak pernah sakit pun. Tuan-tuan, kuang-kuang ada gaut. Kan? Kuang-kuang ada sakit lutut. Dan kerajaan dia tak pernah jatuh. Sebab itu dia rasa dia sempurna dah. Sebab tu dia rasa dia hebat dah. Ar-ra'ahu staghna. Dia rasa dia hebat sangat dah. Dia rasa dia berkuasa sangat dah. Dia duk rasa bahawa tak ada siapa boleh tewaskan dia dah. Sebab itu daripada sifat takabur, maka jadi melampau. Inilah manusia yang paling huduh, paling buruk dan paling keji di sisi syarak. Baik, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Dan seperti Fir'aun yang mendakwa dirinya Tuhan. Pun sama. Mengaku diri Tuhan. Kan? Lepas tu pula, siapa tak sembah dia, pancung pula, bunuh pula dan sebagainya.
Ni pun sama. Allah Ta'ala bagi kekayaan. Fir'aun tak pernah miskin. Bila perang tak pernah kalah. Fir'aun pula hidup lama. Fir'aun pula tak ada sakit apa. Allahu Akbar. Dia bela pula tukang-tukang sihir, ahli-ahli sihir untuk mengekalkan kerajaannya, memastikan setiap peperangan akan kemenangan akan berpihak kepada beliau dan sebagainya. Akhirnya semakin lama semakin kaya dan berkuasa, dia jadi manusia yang i'tidah. Dia jadi manusia yang takabur dan melampau. Dalam Quran ada dua kalimah. Jabbarun anid. Jabbarun anid. Jabbar, sombong. Takabur. Takabur, sombong. Ini adalah nama-nama ataupun sifat Allah yang hanya Allah Ta'ala sahaja pakai, kita tak boleh pakai. Apa dia? Jabbar, sombong. Allah Ta'ala sahaja yang berhak, rasa tinggi diri, rasa sombong, sebab dia memiliki segala-gala. Dia saja yang berhak. Tapi ada sifat Allah yang Allah punya, kita boleh terima, kita boleh pakai. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pemurah. Kita boleh tiru pemurah tu pada hidup kita. Ataupun penyayang, Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Kita boleh tak jadi seorang penyayang? Boleh. Tapi kita tak boleh tiru setengah-setengah daripada sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah. Al-Mutakabbir. Allah yang maha sombong, maha takabur, maha besar diri. Yang ni kita tak boleh. Satu lagi pula, dia panggil apa? Tadi Jabbar, takabur, sombong, besar diri. Dan satu lagi, Anid. Ini kalimah dalam Quran. Anid, melampau. Melampau. Jadi peringkat paling jahat sekali, selain daripada takabur, atas takabur, dia naik lagi. Nama dia Anid, melampau. Tuan-tuan jangan bubuh nama tu kat cucu. Kalau Anik tak apa. Anik, Ain, Nun, Ya, Qaf. Ataupun bahasa Melayu dia A-N-I-Q. Anik. Tapi jangan A-N-I-D. Nanti cucu kita melampau, kita marah dia balik. Kita yang bubuh nama dia Anit, Anit, Anit. Kita panggil dia Anit, Anit, Anit. Anit orang yang melampau. Nampak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian bahagian yang keduanya, membesar diri atas pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Kopi O tak ada? Kena tekan ni pula dah. Baik, dia kata apa? Bahagian kedua, membesar diri atas pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni membesar diri terhadap Rasul. Membesar diri terhadap Rasul-Rasul. Maknanya, dia bukan setakat lawan Allah Ta'ala. Tetapi dia lawan Nabi Muhammad juga. Dia pertikai pula apa Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad ni pun orang. Dia manusia. Dia serupa macam kita. Jadi dia dah tentu ada buat baik ataupun ada buat salah. Dia tentu ada kekurangan dan kelemahan lagu kita. Ada. Keluar statement tu dalam surat abang, tuan-tuan. Cuma saya tak keratlah surat abang tu. Sebab surat abang tu kedai mamak punya surat abang. La ilaha illallah. Keluar. Dia kata kita kena pakai Quran saja. Sebab hadis-hadis ni banyak nonsense. Nonsense ni apa? Merepet. Ada hadis sahih. Ada hadis daif, hadis lemah. Ada hadis maudhu', palsu. Ada hadis hasan. Ada hadis mutawatir. Ada hadis itu, ini ke apa semua. Pening kepala. Why not kita guna Quran? Quran tak ada yang maudhu'. Quran tak ada yang dhaif. Quran tak ada itu, ini apa. Tapi kalau hadis, very banyak version. Dia kata, la ilaha illallah. Nampak tak? Muslimina muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Tuhan kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad tu cakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang Nabi buat itu, wahyu yuha. Allah Ta'ala kontrol Nabi dengan wahyu dia. Maksudnya Allah Ta'ala kontrol Nabi. Perbuatan Nabi itu adalah arahan daripada Allah. Percakapan Nabi itu Allah Ta'ala suruh. Apa Nabi buat tu? Kenyataan dia. Tu semua datang daripada Allah.
Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia itu yang kita kata tadi, ar-ra'ahu istaghna, dah nampak hebat sangat sampai Nabi pun hang nak kecam. Sampai Nabi pun hang pi kata pelarian. Sampai Nabi pun ada tak tunai janji. Ada tak dia cakap macam tu dulu? Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Tuan-tuan, ini bukan tujuan kita nak tibai siapa-siapa dah. Kalau saya daripada Gopeng, saya drive sini 45 minit. Minyak tadi taruh RM30. Tak, bukan nak abang yang tu. Bukan nak berkira yang tu. Kalau sekiranya saya mai Tanggopeng tadi 45 minit, taruh minyak RM30. Tujuan saya nak tibai orang Taman Indah. Saya tak boleh pahala. Niat saya nak tibai orang. Niat saya nak tembak orang. Niat saya, aku malam ni aku nak tibai haji tu. Katalah. Kalau saya niat macam tu, saya tak boleh pahala. Saya cuma puas hati je, dapat melepaskan geram. Tapi niat saya nak mempertahankan Islam, mempertahankan Allah dan Rasulnya. Siapa lagi nak pertahankan Rasul kalau tak alim ulama? Tuan-tuan nak suruh driver taksi kan nak pertahankan Nabi. Tuan-tuan nak minta supaya pekerja kilang kah, doktor kah, engineer kah, cikgu kah, guru besar kah, pengetua kah, pensyarah kah yang nak mempertahankan Rasul. Ni semua orang tengah tunggu kata-kata daripada alim ulama. Apa mereka nak cakap terhadap orang yang hina Nabi ni, yang kata Nabi pelarian, yang kata Nabi pun ada terlupa janji. La ilaha illallah. Sedangkan apa Nabi buat tu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tu tak buat. Nabi tu tak cakap ikut hawa nafsu dia. Mungkin saya cakap mengikut hawa nafsu. Tapi tak, Nabi dikontrol oleh Allah. So kalau kita kata Nabi silap, Nabi salah, kita duk kata juga Tuhan pun salah. Nampak? Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Sebab sedangkan Nabi adalah satu manusia yang diberi anugerah oleh Allah. Dia maksum. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan apa sebarang dosa. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah kita kata tadi. Kenapa jadi manusia? Kenapa ada manusia sanggup kecam Nabi? Sanggup kata macam-macam pada Nabi? Itu yang kita sebut tadi. Ar-ra'ahu istaghna.